Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina wa syafi'ina wa tabibi qulubina wa qudwatina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Jangan bersedih, usah menangis, hari semalam takkan kembali. Teruskan senyum dengan manis, moga dapat redha ilahi. Apa khabar kepada semua sahabat keluarga besar Tanah Ustaz? Saya doakan seperti biasa, yang ada urusan semoga dipermudahkan, yang ada hajat moga-moga Allah tunaikan, dan yang ada masalah semoga dikurniakan jalan penyelesaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun, teruskan senyum dengan manis. Barangkali mungkin di antara kita ada yang ada masalah, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga dikurniakan jalan penyelesaian. Baiklah, pada pagi ini kita nak membicarakan tentang topik sirah, iaitu Jabir bin Abdullah bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Zulramli Razali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Sihat Ustaz? Sihat. Ini kali kedua kita bertemu Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seronok bersama dengan Ustaz pada pagi Allah. ini. Dan kepada anda keluarga besar Tanah Ustaz yang ada sebarang persoalan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800 881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang topik kita pagi ini iaitu Jabir bin Abdullah. Jadi sebelum saya nak hulurkan kepada guru kita untuk pencerahan tajuk pada pagi ini, saya fikir jomlah sama-sama kita menjenguk seketika bagaimana perkembangan COVID-19 di negara kita Malaysia. Kalau kita perhatikan kes baharu yang dicatatkan semalam seramai 1,745 orang. Kes sembuh baharu dicatatkan seramai 2,276 orang dan kes kematian baharu dicatatkan seramai 7 orang. Ini menunjukkan kepada kita walaupun kes menurun tetapi kita masih lagi belum menang. Kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, jangan ke mana-mana jikalau tiada urusan penting. Baiklah, saya fikir tanpa buang masa, terus kita hulurkan kepada guru kita untuk mukadimah pada pagi ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Da'i Hakim dan ke semua rakan-rakan penonton dalam rancangan Tanyalah Ustaz pada pagi hari ini. Saya mohon izin untuk mulakan dengan lafaz yang mulia sesama kita, lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berta'awudz dengan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, memohon keberkatan pertolongan dengan bismillahirrahmanirrahim. Memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan alhamdulillahi rabbil alamin wa rabbil arsyil azim. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Juga kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan seterusnya kepada semua mereka-mereka yang memberi usaha sehinggalah akhirnya agama sampai pada kita. Sehinggalah sampai ke hari kiamat insya-Allah, ya. Baik, alhamdulillah, sebagai sedikit mukadimah sebelum kita mula berbincang tajuk secara fokus pada pagi hari ini, marilah kita berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa taala agar kita tergolong dalam golongan yang Nabi doakan keberkatan. Ya, Nabi doakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, Engkau berkatkanlah kepada umatku di awal pagi mereka. Dan kita tahu, saya kira dalam suasana sekarang ni ada 3 benda penting yang kita kena minta pada Allah. Tadi Da'i Hakim sebutkan tentang wabak yang sedang melanda dan kita nak benar-benar diangkat oleh Allah. Dalam keberkatan malaikat bersama dengan kita ini, semua rakan di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, kita doa pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menghapuskan wabak ini daripada kita, kerana tidak ada yang mampu, hakikatnya akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, saya kira sebelum kita berbincang juga, marilah kita berdoa agar setiap yang menatap skrin TV yang sama-sama untuk mencari ilmu pada pagi hari ini, setiap kita minta Allah berikan rezeki yang berkat. Amin. Ya, Allah berikan rezeki yang berkat. Kerana kita tahu kesempitan ini sangat kita takutkan tidak membawa kepada jalan yang mendekatkan kita kepada jalan Allah. Dan yang ketiga, saya kira yang kita perlukan sangat adalah keamanan, kestabilan.
di dalam negara kita. Jadi tiga doa ini marilah sama-sama rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Andai amin kita diaminkan oleh malaikat, alhamdulillah kita terlepas. Yang kedua, Allah menurunkan daripada langit dan bumi keberkatan rezeki, dan yang ketiga Allah stabilkan, amankan negara yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Barulah sedap nak bersembang, berbincang soal ilmu kan. Betul Ustaz. Alhamdulillah. Baik, jadi begitulah sama-sama kita panjatkan doa ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala agar tiga perkara yang dibicarakan oleh Al-Fadhil guru kita tadi, iaitu yang pertama, moga-moga wabak ini diangkat dengan segera. Yang kedua, diberikan rezeki yang berkat walaupun sikit tetapi mencukupi. Yang ketiga, diberikan keamanan dan kestabilan khususnya kepada negara kita, Malaysia. Baiklah Ustaz, bila kita berbincang tentang Jabir bin Abdullah, barangkali mungkin sebahagian daripada kita tak pernah mendengar ataupun mungkin mengetahui tetapi tidak mendalam akan peribadi Jabir bin Abdullah. Mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit. Baik, alhamdulillah kita sentiasa segar dalam ingatan kata-kata inda dzikris salihina tanzilur rahmah, ataupun tanazzulir rahmah. Ketika kalian mengingat orang soleh, maka akan turunlah rahmat daripada Allah. Begitu powerful mereka, walaupun mungkin dah meninggalkan kita 1400 tahun yang lampau. Tetapi sebab kerana soleh itu adalah merupakan satu yang sangat hebat, maka Ibnu Abbas bahkan menyatakan begitu, dan juga tabi'in yang lain juga menyatakan begitu, bahawa sebenarnya dengan mengingat, sebab tu Ibnu Abbas sendiri di antara yang suka dia ulang adalah kisah Sayyidina Umar Al-Khattab sebagai contoh. Sayyidina Umar suka Ibnu Abbas mengulang-ulang kisahnya, dan ditanyakan orang kenapa, sebab dia kata mengingat orang soleh mengingatkan kita pada Allah. Jadi hari ini insya-Allah nama yang tertera ialah Jabir ibn Abdullah ibn Amru ibn Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Jadi bila kita dengar saja Al-Ansari Al-Khazraji, maknanya sahabat Nabi itu tergolong dalam dua kelompok besarlah. Yang pertama Muhajirin, yang kedua Al-Ansar. Muhajirin ialah orang-orang yang memang menetap di Makkah Al-Mukarramah dan kemudian berhijrah, maka namalah mereka itu Muhajirin. Dan kemudian orang-orang yang menolong Nabi, menolong golongan Ansar ini disebut sebagai Al-Ansar. Dan kebanyakan daripada Ansar itu pula dua kelompok kabilah besar. Yang pertama Aus, yang kedua Khazraj. Jadi bila kita sebutkan tadi, nama je adalah Jabir bin Abdullah bin Amru bin Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Maknanya kita tahu bahawa dia adalah daripada golongan Ansar, untuk kita faham perjalanannya lebih cepat, dan dia adalah daripada kabilah Khazraj. Jadi saya kira mungkin kita mula dengan orang kata pengenalan nama dulu ya. Kalau kita nak merisik orang pun kita tanya nama kan. Nama betul, siapa kan. Ya, jadi bila kita dah mula tahu namanya, maka insya-Allah nanti boleh kita bincangkan agaknya lebih dalam tentang apa yang kita boleh pelajari daripada susuk yang pastinya hebat ini, sebab dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya agak tertarik dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ibnu Abbas, kalau tak silap saya tadi Ustaz sebut, yang bila kita ingat orang soleh, kita akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya, adakah bila orang ingat kita, orang lihat kita, orang akan teringat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita menjadi golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ustaz, dan bila kita tengok juga Jabir bin Abdullah ini seorang yang sangat terkenal kerana meriwayatkan lebih 1540 hadis jikalau tak silap saya. Jadi apakah kelebihan, rahsia bagaimana Jabir bin Abdullah boleh meriwayatkan sebegitu banyak hadis Ustaz? Baik. Silakan. Baik, kalau kita rujuk balik, inilah yang saya nak tabik spring pada semua penonton rancangan Tanyalah Ustaz ni ya. Sebab Imam Syafi'i menyatakan bahawa ilmu ni pertama sekali dia kena bersedia untuk tahan masa yang lama. Maknanya kalaulah maknanya sekali-sekala dengan ilmu tu tak boleh lekat. Ilmu ni kena tuluz zaman. Dia kena tuluz zaman.
Kemudian Imam Asy-Syafi'i menyebutkan juga tentang suhbah, ya, tentang suhbatul ustaz, ya. Maknanya kamu kena berdampingan dengan ustaz. Jadi dua kriteria utama tadi telah ada pada Jabir bin Abdullah, ya, sebab dia lama dengan Nabi, bayang daripada kecil. Nanti insya-Allah kita akan detail dengan mungkin ada soalan, kalau ada soalan lah. Betapa daripada kecil dia telah bersama dengan Nabi dan kemudian tempohnya panjang dan kemudian sentiasa bersama dengan Nabi. Maknanya mempersiapkan diri untuk bersama dengan Nabi. Jadi kalaulah dia dikatakan meriwayat sehingga 1540 hadis, sebenarnya yang didapat daripada Nabi adalah jauh lebih banyak daripada itu. Cuma mungkin yang sempat dirakam oleh para perawi kemudiannya tidak sebanyak itu, ya. Yalah, kalau kita duduk sama-sama, saya duduk dengan Da'i Hakim insya-Allah dalam 2-3 tahun, saya kira takkanlah 1000 je yang saya cerita tentang Da'i Hakim kalau nak kita, cerita. Ustaz, kita banyak gosip, Ustaz. Banyak meriwayatkan gosip-gosip daripada kawan-kawan kita. Itu yang kita kena perbetulkan, Ustaz. Jadi Ustaz dah bongkarkan sedikit rahsia bagaimana sahabat Saidina Jabir bin Abdullah boleh meriwayatkan begitu banyak hadis kerana selalu berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah kepada anda keluarga besar Tanah Ustaz sangat bersyukur. Okey, bagi mereka yang selalu berdampingan dengan Tanah Ustaz, setiap pagi jam 6.30 buka TV, banyak ilmu yang kita perolehi. Moga-moga apa yang kita dapat jangan lupa untuk kita sebarkan. Yang menonton melalui Facebook, kalau boleh belanja kami dengan tekan butang like. Abang kata Ustaz tak habis data, kalau tekan butang share, komen, tekan butang like tak habis data, jangan risau. Bahkan kita akan mendapat pahala yang begitu banyak, alhamdulillah. Baiklah Ustaz, kita ada soalan yang pertama pada pagi ini dari sahabat kita di Facebook. Mazni Hasan bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Saidina Jabir bin Abdullah merupakan antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau juga mendapat didikan secara langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalannya, bagaimana proses pertemuan antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih kepada Mazni Hasan atas soalan. Baik, terima kasih kepada Puan Mazni, ya. Puan Mazni menceritakan tentang fakta tentang di antara 7 sahabat Nabi yang tergolong dalam disebut sebagai golongan mukatsirin, ya. Mukatsirin ialah orang yang dikesan banyak meriwayatkan hadis, ya. Maknanya yang para rawi dapat mengumpul daripada mereka, dan kalau tidak salah, kalau tidak menjadi keuzuran, saya mohon membaca secara sepintas selalu catatan yang dicatatkan kepada kita, ya. Kalau kita tengok memang 7 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah meriwayatkan 5374 hadis. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan 2630 hadis. Anas ibn Malik meriwayatkan 2286 hadis. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan 2210 hadis. Sayyidina Abdullah ibn Abbas ataupun Ibnu Abbas meriwayatkan 1660 hadis, dan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma meriwayatkan macam Da'i Hakim sebutkan tadi 1540 hadis, dan Abi Sa'id al-Khudri meriwayatkan 1170 hadis. Jadi 7 orang ini disebut sebagai mukatsirin yang tergolong dalam banyak, ya, meriwayatkan, menyampaikan, dan kemudian anak muridnya menurunkan sehinggalah kepada pentakhrij adapun mudawwin hadis, si pengumpul hadis yang mengumpulkan hadis tersebut. Itu yang pertama daripada soalan Puan Mazni, ya. Yang kedua, bagaimana proses pertemuan, ya. Saya suka kalau boleh nak kembangkan kepada hanya mungkin satu pertemuan kepada satu kisah yang sangat penting yang patut kita sebagai umat ni faham, ya. Kerana kalau kita tengok, ya, kita semua tahu tentang hijrah Rasulullah, bahkan boleh lagu lagi, kan. Hijrah adalah perjuangan, hijrah adalah, saya tak berapa ingatlah, Da'i Hakim pada nasyid sedap, ya. Kan, bila sebut hijrah ni semua orang tahu, tetapi kita terlepas ataupun mungkin kita grip ingatan kita terhadap kesanimbungan daripada peristiwa hijrah itu kita tak berapa jelas, ataupun kita tak nampak kronologi dia. Berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana sebelumnya ada beberapa bai'ah Nabi, ya, bai'ah Nabi dengan golongan Ansar, ya.
Baik. Kita tahu Nabi telah berdakwah kepada orang Madinah, maksudnya orang Mekah, dan kemudian Nabi akan mengambil kesempatan berdakwah kepada para jamaah haji ketika musim haji. Sebab bila musim haji orang ramai datang ke Makkah untuk menunaikan haji secara jahiliyah, ya. Dan Nabi mengambil kesempatan berjumpa dengan orang Yathrib. Dan pada ketika itu orang Yathrib ni, kalau kita tengok orang Yathrib ni bila dia tengok Nabi SAW, mereka tak sama dengan orang Mekah. Sebab orang Mekah mereka itu Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan satu kaum yang tidak datang peringatan abauhum kepada datuk-datuk nenek mereka, maka jadilah mereka itu ghafilun. Dalam surah Yasin Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, kan. Kemudian tetapi orang Yathrib dia berbeza sebab dia orang Arab tetapi mendapat perkhabaran samawi kerana asimilasi mereka dengan golongan Yahudi. Jadi orang Yahudi di antara cara mereka psycho, ya, menakut-nakutkan orang-orang Yathrib Madinah adalah orang Arab di Yathrib adalah dengan kata tak lama lagi akan datang Nabi akhir zaman. Jadi perkara tersebut menyebabkan orang-orang Arab ini di Yathrib bersedia. Mereka telah ada persediaan dalaman, ada Nabi akhir zaman, dan bila musim haji dan datang seorang lelaki dengan penampilan Rasulullah, dengan tutur kata, dengan hikmah, dengan bicara yang menyebabkan pada masa itu mereka tertarik dan mereka nak musabaqah dengan orang-orang Yahudi. Jadi pada ketika itu berlakulah pada tahun ke-11. Dan kemudian mereka balik dan berlakulah Bai'atul Aqabah pertama pada tahun ke-12 kenabian dan berlaku Bai'atul Aqabah yang kedua pada tahun ke-13 kenabian. Dan pada Bai'atul Aqabah yang ketiga inilah kita masuk dalam frame sekarang, Jabir bin Abdullah yang paling muda di kalangan 70 para Ansar yang berbai'ah dengan Nabi, dan Jabir berumur belasan tahun pada ketika itu berbai'ah bahkan, dan sejak daripada itulah hubungannya dengan Rasulullah, kalau soalan daripada Puan Mazni tadi, bermula. Subhanallah, daripada kecil lagi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan bagaimana Jabir bin Abdullah daripada kecil bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga kita dipertemukan di syurga nanti. Kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat seketika, kembali bergabung selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami pada pagi ini. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, kita membicarakan tentang topik sirah iaitu Jabir bin Abdullah bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali. Jadi kepada anda yang ada kemusykilan, boleh sahaja buat panggilan ke 1800-881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3 dan pastikan soalan yang ingin diajukan tentang topik kita iaitu Jabir bin Abdullah. Baiklah, kita nak terus meraihkan soalan dari sahabat kita di Facebook. Nur Dahliyah Biru bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, adakah keistimewaan Jabir sejak kanak-kanak lagi, iaitu mempunyai cahaya keimanan yang terpancar di hati dan mempunyai hubungan yang akrab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang murid yang paling cerdas dan beliau dapat menimba ilmu di bawah asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sehingga berjaya dalam bidang hafazan kitabullah. Yang kedua, sejak bilakah Jabir ibn Abdullah meriwayatkan 1540 buah hadis menerusi kitabnya Musnad Jabir bin Abdullah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Dahliyah atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Nur Dahliyah di atas persoalan-soalan tadi yang boleh kita akan kembangkan untuk kita jadikan orang kata jeni perjalanan perbincangan ilmiah kita pada pagi hari ini.
pastinya temanya adalah para sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah Ibn Amru Ibn Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Tadi kita dah sebutkan tentang Islamnya Jabir ini pada usia yang sangat muda. Ketika Nabi belum lagi berhijrah, ya, dan dikatakan khilaf di kalangan ulama tarikh kelahiran Jabir. Ada yang menyatakan 13 tahun sebelum hijrah, ada kata 15 tahun, 14 tahun, 16 tahun sebelum hijrah. Tetapi ala kulli hal kita tahu bahawa Jabir bertemu dengan Nabi berbai'ah dalam usia yang sangat muda. Form 1 lebih kurang, ya. Form 1 budak lain tengah main TikTok je lagi kan. Tetapi dia telah jadi, bahkan kalau kita tengok ketika bai'ah Aqabah yang pertama, baliknya 6 orang daripada Mekah pada musim haji tersebut, dan Rasulullah hantar pada ketika itu Mus'ab bin Umair. Dan Jabir bin Abdullah telah syahadah terlebih dahulu berbanding dengan ayah dia. Ya, kalau kita sempat nanti kita cerita ayah, sebab tu kita sebut, bila sebut Jabir bin Abdullah ataupun Jabir bin Abdullah dalam bahasa Melayu lah, dalam bahasa Arab bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini, Abdullah itu sendiri, sebab tu disebut radhiyallahu anhuma, memahamkan kepada kita dia adalah sahabat yang ayahnya juga Islam. Sebab macam Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebab ayahnya tidak Islam, ya. Tetapi kalau Ibnu Umar, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, maknanya dengan spontan kita tahu bahawa mereka anak beranak tu Islam. Dan Abdullah ibn Amru ibn Haram ini sendiri, masya-Allah, ya, nanti kalau kita sempat kita akan sebutkan juga kehebatannya. Begitu hebat Jabir yang baru belasan tahun ini telah mengucap syahadah lebih awal di tangan Mus'ab bin Umair yang dihantar oleh Nabi ketika bai'ah Aqabah yang pertama, ya. Dihantar dan kemudian Mus'ab bin Umair, masya-Allah, ni yang kalau orang ini kata angsang hero ni kan, hero yang tak didendangkan ni. Bila sebut hijrah orang nampak itu ini, tetapi tak nampak peranan Mus'ab bin Umair yang setahun pada ketika itu mengajak, ya. Dan Mus'ab di antara orang yang diajak, dan dia telah rindu cinta kasih pada Nabi, nak jumpa Nabi sebelum berjumpa dengan Nabi. Dan apatah lagi kerinduan tersebut bila dapat berbai'ah, dan pasti dia menarik perhatian sebab dalam ramai-ramai orang tua tiba ada seorang budak kecil, kan. Betul. Tentu Nabi akan memberi perhatian kepadanya. Dan ayahnya dilantik menjadi naqib, ya, untuk golongan Khazraj, dan tentu memberi keistimewaan kepada Jabir bin Abdullah itu sendiri tentang hubungan dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama daripada dahlia. Yang kedua, bilakah Jabir meriwayatkan, ya. So bila meriwayatkan ni, kita tahu bahawa para sahabat menjadi rawi yang pertama, ya. Dan siapa yang menghimpunkan hadis disebut sebagai perawi yang terakhir. Contohlah Imamul Bukhari. Kerana Imamul Bukhari terhadap kalaulah catatan yang saya ada ni, bahawa Imam Bukhari dan Imam Muslim sama-sama ittifaq atas satu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir sebanyak 58 hadis, ya, muttafaq alaih. Kemudian Imam Bukhari sahaja menghimpunkan 26 hadis daripada Jabir ibn Abdullah, Sayyidina Jabir ibn Abdullah. Dan Imam Muslim sebanyak 126 hadis. Jadi kita faham di sini bila sebut para sahabat meriwayatkan, maksudnya dia yang mula-mula menceritakan dan kemudian didengar oleh tabaqat yang kedua. Tabaqat ni maknanya level yang kedua. So sahabat, level tabi'in, tabi'in sampailah kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga para pengumpul hadis-hadis yang lain. Baik. Jadi bila masa Sayyidina Jabir bin Abdullah ini meriwayatkan hadis, tentulah sesudah kewafatan Nabi, dan kemudian apa yang disampaikan itu diingat, dicatat oleh anak-anak muridnya. Kemudian mereka akan turun-turun sampailah, dan musnad Jabir bukanlah satu kitab, ya. Kerana dia bukan buat kitab tu, tetapi melainkan bahawa dihimpunkan oleh yang paling besar musnad. Sebagai contoh Musnad Ahmad ibn Hanbal, ya, disebut musnad. Dan kemudian dalam musnad itu, dalam musnad Imam Ahmad ibn Hanbal, kerana Imam Ahmad ibn Hanbal menghimpunkan, sebagai contoh Imam Ahmad ibn Hanbal menghimpunkan sehingga 904 orang sahabat Nabi.
dalam kitab musnadnya, ya. Sebab dalam kitab musnad ni menghimpunkan hadis ikut sahabat-sahabat. Dia ikut sahabat-sahabat. Dia tak macam Imam Bukhari, dia katalah dia buat kitab dia ikut bab-bab. Bab niat, bab iman dulu, bab Imam Muslim juga begitu. Tetapi dalam musnad dia menghimpunkan ikut siapa yang sahabat yang dikumpulkan. Katalah dikumpul banyak daripada hadis dan letakkan dalam satu, kita kata babnya bab Jabir bin Abdullah. So dalam bab itulah yang kemudian digelar sebagai Musnad Jabir bin Abdullah. Subhanallah. Baik Ustaz, terima kasih atas pencedahan. Kita ada seorang pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail daripada Sungai Buloh. Okey, soalan saya, dalam usia berapakah Sayyidina Jabir bin Abdullah memeluk Islam? Yang kedua, siapakah yang memberi semangat kepada Sayyidina Jabir bin Abdullah untuk turut serta dalam peperangan pertama, iaitu Perang Harmar al-Asad? Itu soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ismail Maisa dari Sungai Buloh yang sudi membuat panggilan kepada kita, mengajukan dua soalan. Yang pertama, berapakah usia Jabir bin Abdullah memeluk Islam, dan yang kedua, siapakah yang memberi semangat kepada Jabir dalam peperangan? Silakan. Baik, terima kasih Tuan Haji Ismail, ya. Insya-Allah nama-nama baik yang kita dengar pada pagi hari ini, ya. Sebab nama baik juga adalah merupakan doa bagi empunya diri, ya. Nama Nabi yang bermaksud Allah mendengar, ya. Menunjukkan Tuan Haji Ismail ini banyak berdoa, alhamdulillah, ya. Amin ya rabbal alamin. Maka sebab itu dikatakan Ismail, ya. Isma' makna mendengar, il makna Allah Subhanahu wa taala. Baik, bukan itu soalannya, tetapi soalannya adalah bila Jabir memeluk agama Islam. So kalaulah kita berpegang pada pagi ini, tetapi ini khilaf, ya. Khilaf ni maknanya satu benda yang biasa di kalangan muarrikh ataupun maghazi. Maksudnya orang-orang yang membuat catatan, dia akan ada pendapat ni, pendapat ini, dan itu satu yang normal, ya. Bahkan benda-benda basic tentang Nabi pun kadang-kadang ada khilaf tentangnya, kan. Baik, katalah kita berpegang pagi ini, katalah Jabir bin Abdullah lahir 15 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Okey, 15 tahun sebelum hijrah. Jadi kalaulah dia Islam pada Bai'atul Aqabah yang kedua, maksudnya adalah 15 tolak dengan 2. Jadi umurnya 13. Ketika memeluk Islam adalah umur ketika belasan tahun lah, 12 tahun, 13 tahun pada masa tu. Kata Ustaz, Form 1 tadi. Form 1, darjah 6. Lebih kurang gitu, begitu, kan. Kalaulah sekadar itu, dan tetapi oleh kerana dia tidak adalah satu perincian yang tetap, sebab dia tak ada daftar tadika macam kita sekarang, kan. Jadi musim PKP dah ni boleh pergi sekolah. Tapi begitulah, ya, Tuan Haji Ismail, maknanya gambaran, just untuk dapat gambaran, ya, gambaran. Kita tengok sama juga dalam surah Kahfi, kan. Allah kata benda-benda yang lampau ini kalau tidak ada satu benda yang tetap, Allah kata kita rajman bil ghaib. Rajman bil ghaib maknanya kita menerka pada benda yang gaib, yang tak tahu, ya. Baik, walau bagaimanapun ada dalam data dan fakta yang kita sebutkan sebentar tadi. Kemudian soalan kedua tadi tentang peperangan Hamraul Asad, ya. Baik, sebab alhamdulillah Tuan Haji Ismail sebelum tanya dia study dulu ni. Dia buat homework dulu. Ramai rakan-rakan kita ni dia buat homework dulu dan dia tanya soalan. Terima kasih, ya. Dan pastinya memahami tentang sirah, sebab lepas peperangan Uhud, kita tahu peperangan Uhud adalah peperangan yang dimenangi oleh orang Quraisy. Ya, tetapi mereka tidak menang secara mutlak sebab mereka tidak membantai Madinah. Sebab Uhud tu dekat dengan Madinah. Sepatutnya, kalau dah dia berjaya mengalahkan tentera Islam, tentera Rasulullah di medan Uhud, maknanya lepas itu dia terus patut menguasai terus Madinah. Barulah dikata kemenangan tuntas ataupun mutlak. Tetapi pada masa tu, walaupun mereka menang, tetapi mereka terus berangkat pulang. Menyebabkan dalam perjalanan dia orang duk fikir, kenapa kita tak serang Madinah, kan? Kita tak serang dan kuasai terus, dan kemudian Muhammad kita bagikan pada sebagai istilahnya adalah kita pakukan dengan paku terakhir pada keranda Muhammad supaya jangan bangun lagi dah, kan? Maka dalam keadaan semangat orang Quraisy begitulah, maka Nabi mengajak para sahabat ahlu Badr, hanya ahlu Uhud,
orang yang hanya terlibat dalam perang Uhud sahaja yang Nabi ajak, ya. Mana-mana yang luka-luka biasa saja, yang bukan parah, maka Nabi ajak bersama. Dan Nabi mensyaratkan hanya orang yang terlibat dalam perang Uhud yang boleh ikut Nabi dalam perang, saya buatnya ni perang, sebab perang itu tak berlaku akhirnya, ya, perang Hamra al-Asad itu. Dan Jabir yang tak terlibat dalam peperangan Uhud, sebab kita tahu dalam contohnya Syiar A'lam Nubala, Imam Az-Zahabi menyatakan bahawa banyak sekali hadis mengatakan bahawa Jabir tak masuk perang Badar, tak masuk perang Uhud. Jadi Nabi kata perang ini, perang yang kemudian dinamakan sebagai Hamra al-Asad tadi, tetapi Jabir tak masuk tetapi terlibat, ya. Baik, pertama sekali kita tahu bahawa perang Uhud dia berlaku kerana apa? Sebab ahli Uhud ialah ahli yang memang pure iman dia. Sebab dalam perjalanan bercampur ikhtilat dari antara orang-orang mujahid dengan munafik. So bergabung, ya, dalam perjalanan masa keluar tu, ya, masa keluar daripada Madinah, semangat kan. Jadi mujahid dan munafik bergabung, tetapi di dalam perjalanan munafik 300 orang tarik diri. So sebab itu Nabi memastikan bahawa sebab peperangan ini lebih kritikal kalau dia berlaku. Maka sebab itu Nabi pastikan memang hanya orang-orang yang mujahid, mukmin yang sebenar, bukan orang munafik ada. Maka sebab itu Nabi hadkan tak boleh ada orang munafik. Ya. Dan di situ cuma kenapa Jabir, saya rasa mungkin nak sambung lepas ni lah. Baik Ustaz, kita insya-Allah kita pun nak berbicara lebih lanjut tentang tajuk kita pada pagi ini, iaitu tentang Jabir bin Abdullah. Sebelum tu kita nak meraihkan dahulu pemanggil kita di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Hakim dan Ustaz Muhammad. Apa ya? Ini Ustaz Mat Razali, ya. Apa khabar tuan? Saya Zuramli Mat Razali. Allah minta maaf Ustaz tersilap. Pasal pagi ini tahu kenapa tadi lain macam pula rasanya. Jadi soalan saya begini Ustaz, ya. Ustaz Zuramli, ya. Tadi ada Ustaz menyebutkan Jabir bin Abdullah ini memang dah rapat dengan Nabi Muhammad SAW ketika kecil lagi, ketika umur 13 tahun lagi. Jadi soalan saya Ustaz, apakah sebenarnya tugas dan peranan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Jabir ibni Abdullah ini? Apakah dia hanya sebagai seorang penulis riwayat ke, ataupun seorang sahabat biasa je, yang biasa-biasa je, ataupun ada peranan dan tugas yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW secara khusus kepada Jabir ibni Abdullah? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Senyum nampak gigi. Ada rezeki jumpa lagi. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar Abdul Majid dari sahabat kita yang selalu membuat panggilan kepada Tanyalah Ustaz, bertanyakan tentang apakah peranan ataupun tugasan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir bin Abdullah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Tuan Haji Omar, kecil hatilah, ya. Kalau Tuan Haji Ismail dia tersalah nama tu tahan juga kan, tapi orang kampung kalau dia tersilap tu macam sedih jugalah, kan. Gurau je Tuan Haji Omar, ya. Pagi-pagi tadi kan. Baik, peranan secara khusus, ya, sebab kita tengok sebab Jabir bin Abdullah satu usianya muda, ya. Dan peranan kalau kita tengok dalam, saya suka kita semua tengok pada kitab Syiar A'lam An-Nubala, ya, Imam Az-Zahabi yang meletakkan pengenalan terhadap Sayyidina Jabir ibn Abdullah. Dia menyebutkan bahawa dia adalah Al-Imam Al-Kabir, ya. Maknanya di kalangan para sahabat itu dia dianggap sebagai Imam Al-Kabir, ya. Imam di sini maknanya orang yang faqih, orang yang alim dalam soal hukum hakam, ya. Kemudian disebut sebagai Mujtahid Al-Hafiz, ya, Al-Mujtahid Al-Hafiz. Maknanya mujtahid ialah orang yang boleh berijtihad, ya, boleh berijtihad. Al-Hafiz seorang yang of course Al-Quran dan juga menghafaz ataupun menjaga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi untuk dapat yang kita kata Imamul Kabir di kalangan para sahabat memanggilnya begitu, ya, mujtahid, dia pastinya adalah peranan ataupun tugas kalau kita tengok dia sama lebih kurang kenapa Anas ibn Malik, ya, dia tidak menjadi ketua perang, dia tak jadi, sebab apabila mereka nak terjun dalam bidang ilmu,
Nabi akan channelkan dia tak bukan dalam soal kepimpinan. Sebab pemimpin-pemimpin yang alim pun kadang-kadang tak sempat lagi dah nak menelaah kitab, mengajar kitab. Jadi kalau Tuan Haji Omar tanya tentang apa tanggungjawab tugas dan peranan, maka tugasnya adalah lebih kepada berdekatan dengan Nabi untuk dia itu menghafal daripada Nabi dan memahami ajaran Islam itu. Dan tak hairan ya, kemudian ketika lepas zaman Nabi, dia disebut sebagai mufti ya di zamannya. Mufti, orang yang mengeluarkan fatwa yang didengar oleh siapa? Para sahabat lain. Ya, sahabat-sahabat banyak. Jadi itu saya kira tugasan ataupun peranan adalah menjadi penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu yang kemudian akan berguna untuk menyampaikan ya. Dan kalau dibebankan dengan amanah tanggungjawab kepimpinan, biasanya dia akan sibuk dengan tanggungjawab macam Sayyidina Abu Bakar. Kenapa tak banyak meriwayatkan hadis? Kenapa Sayyidina Umar tak banyak meriwayatkan hadis? Kenapa Khalid Al-Walid tak banyak meriwayatkan hadis? Sebab mereka itu orang yang terjun dengan tugasan. So yang menghafaz, yang mengingat adalah satu kelompok seperti Sayyidina Anas ya. Begitu juga seperti Sayyidina Jabir ibn Abdullah. Subhanallah, sudah pasti orang yang menjadi penuntut ilmu ni ialah golongan yang mulia. Moga-moga kita menjadi seperti Sayyidina Jabir bin Abdullah, iaitu seorang penuntut ilmu yang mudah-mudahan diampunkan dosa dan ditambahkan pahala kepada kita. InsyaAllah kepada keluarga besar Tanyalah Ustaz, kita nak berehat sekali lagi, kembali bergabung selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang barangkali mungkin baru bersama dengan kami, kita membincangkan tentang topik sirah, iaitu Jabir bin Abdullah bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali. Pada anda yang ingin mengajukan soalan, boleh sahaja buat panggilan ke 18881677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Bagi anda yang menonton menerusi Facebook, kalau boleh belanjalah kami dengan tekan butang like, tulis balik apa yang telah Ustaz katakan tadi di ruangan komen dan tekan butang share. Baiklah, saya agak tertarik dengan satu soalan yang diajukan oleh sahabat kita di Facebook, Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam. Adakah Jabir ibn Abdullah sangat beruntung kerana tidak pernah ketinggalan untuk turut serta dalam peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjihad di saat usia beliau masih remaja lagi? Saya fikir ini kita sudah sentuh tadi. Yang kedua, dalam perang Khandaq terdapat kisah Jabir yang menjamu makanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menderita kelaparan. Bagaimana Allah mencukupkan makanan tersebut dengan hanya seekor anak biri-biri dan sedikit gandum yang dibuat roti untuk rombongan para pejuang Khandaq, kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Malah makanan tersebut masih lagi banyak setelah mereka semua makan dengan kenyang. Cantik soalan ini yang diajukan oleh Aiman. Terima kasih Aiman atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih sekali lagi pada Aiman. Soalannya adalah tentang ia berperang dengan Nabi. Dicatatkan bahawa beliau berperang dengan Nabi sebanyak 19 peperangan. Subhanallah. Tolak saja perang Badar dan Uhud ya, bahkan setengah maghazi ataupun mu'arrikh memasukkan juga ya. Tetapi yang masyhurnya adalah semua peperangan, sebut saja apa peperangan Nabi, memang dia ada. Tolak saja perang Badar dan perang Uhud ya. Kerana umurnya pada ketika itu pada Badar belum mencukupi, dan kemudian wasiat ayahnya yang nanti mungkin kalau ada soalan-soalan yang berkenaan pun kita akan sentuh pada ketika soalan itu insya-Allah ya. Kemudian yang kedua, ini satu kisah yang saya suka untuk kita highlightkan juga ya. Terutama kita di akhir zaman ni ialah orang-orang material, maksudnya orang-orang benda ya, kebendaan. Bukan kita kata dia ni orang material, sebab materialis ni satu benda, satu tohmahan sebenarnya ataupun satu pattern manusia. Tetapi kita sedar tak sedar kita juga menjadi orang material. Bila kita ada masalah keuangan, kita rasa penyelesaiannya adalah keuangan. Which is benar. Tetapi ada lagi yang di atas itu ya, yang di atas itu namanya keberkatan.
Betul. Ya, satu benda yang namanya keberkatan. Dan insya-Allah daripada soalan daripada Aiman ini akan mengajar kita satu benda yang namanya berkat. Dan kita orang beriman ni kena percaya dengan soal keberkatan. Dan bila kita faham, tadi Dai Hakim pun sebut di permulaan tadi, ya, maknanya soal berkat dia, soal berkat. Saya ingat tadi apa yang disebutkan sebentar tadi. Maknanya berkat ini adalah satu benda yang boleh solve problem kita. Kita selalu rasa tak ada masa. Tetapi kita fikir, berkat tak masa aku? So kalau kita fikir berkatkah masa aku, maka kita akan buat sesuatu benda yang boleh menarik keberkatan masa. Dan akhirnya 24 jam yang sama berbeza dengan orang yang berkat dan tak berkat. Allah Maha Adil. Allah tak bagi gaji seorang setiap orang 20,000, 20,000, 20,000. Tentu ada di kalangan kita yang tak sampai pun 20,000, tak sampai 10,000, bahkan mungkin ada 800 sebulan. Tetapi di mana keadilan Allah? Ya, wahai Allah, kalau engkau adil, bagilah kami semua gaji semua 20,000 sebulan. Kan? Tetapi tak berlaku begitu. Orang material anggap bahawa nak adil mesti 20,000, 20,000, 20,000. Tetapi ada orang 800, tetapi cukup sebab berkat. Ada orang 50,000 tetapi tak cukup sebab tak berkat. Dan alangkah baik kalau 50,000 berkat. Itu diajar oleh Nabi. Bukan kita pilih, mesti sikit. Tak. Baik, saya nak masuk pada persoalan yang dikemuka. Nanti marah Aiman pada kita kan. Tanya lain, tiba cerita syarah bab berkat. Tak, tetapi dia punya inti pati kisah tu ialah soal berkat. Kisahnya adalah, kita tahu perang Khandaq adalah perang yang dipilih saat ataupun momennya oleh orang-orang kafir ketika mereka tahu cuaca keadaan Madinah sangat susah pada masa tu. Ya, anggurnya kalau ada tamarnya, zaitnya, airnya, ya, sangat terhad. Dan mereka memilih waktu sebab orang berperang ikut strategi, dan orang Quraisy adalah pakar strategi. Dan mereka menyerang Madinah dalam keadaan para sahabat dalam keadaan susah sangat, ya. Pada ketika itulah kita dapati kisah ni datang, ya, tampil ketika Nabi mengarahkan para sahabat untuk menggali parit yang panjang dan besar. Dan kalau kita baca pun seorang-seorang mungkin kita lelehkan air mata. Nabi sendiri yang terjun, Nabi sendiri yang menyatakan bahawa, ya, Nabi memberi motivasi dengan lantunan menyatakan bahawa, ya, Allahumma la aisha ila aishul akhirah, ya, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, ampunkanlah, sebab Nabi tengok bagaimana susahnya orang muhajirin dan ansar, maka Allah kata faghfir lil ansari wal muhajirah. Dan dalam parit mereka, nahnu alladhina bay'u Muhammadan, ya Rasulullah, kami berbai'ah dengan engkau ya Allah untuk berjuang bersama dengan engkau. Drama tu masya-Allah sangat tangkap hati kita, deep lah kita kata, ya. Sampailah momen para sahabat mengikat perut sebab terlampau lapar, ya, mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, ana ja'i', ya Rasulullah, aku lapar ya Rasulullah. Dan mereka angkat perut mereka dan mendapati ada batu tertambat sebab terlampau lapar. Sedangkan Nabi menambat 2 batu. Subhanallah. Dan ini diperhati oleh Jabir. Dan lantas Jabir minta izin pada Nabi untuk pulang ke rumah, bertemu dengan isteri dan bertanya, wahai isteri, aku tengok Nabi, ya Allah, lapar bukan main. Apa yang kita ada? Ya, dia tengok keluar rumah, hanya ada anak biri-biri. Dan kemudian hanya satu bahagian gandum yang sangat sedikit. Maka senyum isteri dan bagi tahu, kita masak ini dan kita panggil Rasulullah. Mungkin dalam 3-4 orang para sahabat Nabi bersama dengan Nabi, kita boleh jamu sekali insya-Allah dengan anak kambing yang kecil. Simpelnya dia masak. Dah siap masak, wahai suamiku, wahai Jabir, pergi panggil Nabi. Tapi ingat, ya, sebab isteri dia lebih berumur, lebih matang berbanding Jabir. Jadi dia kata, ingat, pergi sana bagi tahu pada Nabi, bisik je, ya. Dan sebab makanan sikit makanan sikit, ya. Dan pada ketika itu ajak Nabi SAW dan beberapa orang sahabat, ya. Baik, dipesan, ya, siap pesan. Maka Jabir pergi, dan bila pergi Jabir, sebab kalau cerita ni menarik kalau kita pergi Madinah, sebab kita dapat pergi ke tempat kisah ni berlaku, yang sekarang disebut sebagai Masjid Bani Haram. Kalau kita pergi Madinah, kita boleh pergi ke tempat berlakunya kisah ini, ya, di Masjid Bani Haram. Dan di situlah sekarang ni tempat rumah Jabir tu menjadi masjid tersebut. Dan kan di situlah Nabi, bila Jabir ibn Abdullah berbisik kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ada masak sikit, 3-4 orang boleh makan. Apa yang Nabi buat? Masya Allah, Nabi bangun pada ketika itu, lihat semua para sahabat yang dulu dalam khandak tersebut,
wahai semua penggali-penggali. Nabi tak pentingkan diri sendiri. Nabi tak pentingkan di sini. Wahai para sahabat, mari kita dijemput oleh Jabir ibn Abdullah. Ini dah jadi kenduri besar dah ni, ya. Nak kena panggil catering dah ni. Kalau saya tuan rumah, aduh kan. Allah Tak cukup makanan ni kan. ya. Jadi baik. Jabir ibn Abdullah, Masya Allah. Cuba bayang, isteri dah pesan banyak kali ni. Ya. Isteri pesan pula. Isteri dah pesan dah. Dan ketika Jabir datang dan isteri Jabir melihat di balik tabir, mendapati bahawa seramai 1,000 orang. 1,000 orang. Ya, ini dalam Sahih Bukhari. 1,000 orang datang, bahawa Masya Allah pada masa itu isteri dia, bila Jabir masuk, isteri marah dulu. Kamu ni cakap macam mana? Soalan lah kita bahasa kita kan. Cakap macam mana bang kan? Saya dah pesan dah seorang, dalam 3-4 orang saja. Aku dah cakap, tetapi Nabi mengajak mereka semua. Nabi masuk terlebih dahulu. Ni diceritanya apa? Soal berkat. Ya, supaya kita percaya bagi golongan material ada benda yang kita kena tanam dalam diri kita, bukan hanya sekadar benda, tetapi ada benda soal berkat. Dan Nabi SAW masuk ke dapur dan kemudian Nabi bagi tahu jangan angkat dan segala macam, dan kemudian Nabi mendoakan makanan tersebut. Semua yang saya kasih sekalian, Aiman yang tanya tadi, dan semua rakan-rakan saya, makanan yang hanya cukup yang tadi disediakan untuk 5 orang boleh mengenyangkan 1,000 orang. 1,000 orang. Dan Jabir berkata ketika pulang semua dalam keadaan kenyang dan puas. Buat kali pertama. Lama tak kenyang lah ni. Buat kali pertama dan aku masuk ke dapur. Tidak berubah sedikit dalam periuk tersebut dan termasuk rotinya. Subhanallah. Allahu Akbar. Inilah keberkatan yang ada pada doa Nabi SAW. Jadi sebab tu kalau orang banyak selawat, berkat tu masuk dalam makanan kita, insya-Allah. Kalau para isteri kita tengah masak lah ni lah. Yang masak-masak selawat, insya-Allah. Boleh panggil Da'i Hakim dan saya, insya-Allah. Ya. Tuan Haji Razak panggil saya, insya-Allah. Jadi kepada isteri-isteri yang sedang barangkali mungkin tengah menggoreng cekodok, selawat. Jangan nasib menggosip, selawat. Moga-moga berkat. Kerana berkat sangat hebat, dia akan memecahkan kelojikan akal kita, insya-Allah. Baiklah, saya agak tertarik juga dengan soalan yang seterusnya. Nur Dahlia Biru. Nur Dahlia ni sudah kali kedua bertanya, tapi soalan yang berbeza. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam. Sebelum bapa Jabir bin Abdullah wafat dan menjadi korban pertama dalam perang Uhud, bapanya telah mewasiatkan agar Jabir dapat membayarkan hutang dan menjaga kesemua adik perempuan dengan baik. Bagaimanakah Jabir melunaskan hutang tersebut dan memberi nafkah untuk adik-adik perempuannya dengan hanya hasil dari pohon kurma yang ditinggalkan oleh bapanya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Nur Dahlia Biru atas soalan. Baik, silakan Ustaz. Baik, Masya Allah. Nampaknya Nur Dahlia Biru nak menarik kita lebih dalam soal keberkatan. Sebab nanti kesimpulannya adalah nak fahamkan kepada kita, bagi orang beriman, ada yang Allah peruntukkan dalam soal rezeki adalah soal keberkatan. Tolong percaya hak ni. Sebab orang material ni, dia duk percaya, duit ni banyak ni, aku usaha banyak ni. Dia terlupa bahawa, rupanya ada satu cara nak selesai masalah aku dengan cara mencari keberkatan daripada Allah. Dan kita kena usaha keberkatan di samping usaha lahiriah tadi. Baik. Kisah tadi tentang bapa Jabir bin Abdullah yang wafat. Ya. Benar kalau kita tengok dalam peperangan Uhud, sebelum peperangan, kerana itulah ayah kepada Jabir, yakni Abdullah ibn Amru ibn Haram al-Ansari al-Khazraji ini tidak membenarkan ataupun menghadkan supaya Sayyidina Jabir tidak terlibat dengan peperangan, sebab dia ada tanggungjawab menjaga isteri, ibu dan juga adik-beradik yang 9 orang, yang ramai. Jadi ayah ni dia tahu. Dan ayah ni di sini juga ada satu kisah yang menceritakan bahawa pada malam sebelum esok meletusnya mereka pergi ke medan Uhud, ayah yakni Abdullah ibn Amru, ayah kepada Jabir ni telah bermimpi. Ya, dalam mimpinya dia telah diperlihatkan bahawa bagaimana dialah yang akan gugur syahid dalam medan Uhud, dan dialah yang pertama syahid. Dan disebutkan perkataan ini dan diriwayatkan tentang perkara ini oleh Jabir. Dia kata, ayah dicakap, wahai anakku, esok ayah diperlihatkan betapa ayah akan syahid, dan yang pertama syahid di kalangan mereka-mereka itu.
Baik, kalau kita dah mimpi tak pergi dah lah kan. Dah mimpi dah bagi tahu isyarat. Tak apalah, Kan? Jadi rupanya sahabat ni lain ya. Jadi sebab itulah yang mereka mahukan, sebab tak ada siapa yang hidup selama-lamanya. Tetapi bagaimana kematian kita itu mulia atau tidak? Adakah nanti saat kita mati dalam keadaan mulia atau tidak ya? Itu yang menjadi persoalan. Jadi ayah kepada Jabir bukan soal mati itu. Tetapi mungkin kalau saya nak jawab, nanti ada kisah menarik juga dalam riwayat Imam Tirmizi yang sahih, yang saya boleh cerita kalau ada kesempatan tentang apa berlaku kemudian ketika beliau syahid. Kita cerita kalau ada masa, tetapi sebab saya nak fokus kepada soalan tentang sebab Nur Dahlia wanita kan, dia risau tentang macam mana 9 orang adik-beradik ni okey ke tak okey. Dan isunya adalah memang kerana ketika syahid ayahnya, Nabi mendapati bahawa Jabir sangat jadi orang yang kita kata apa yang sangat sedih, munkasirah. Jadi yang sangat sedih ya, sedih yang bersangatan ya. Dan kenapa sedihnya itu? Faktornya adalah kerana ayahnya yang pertama meninggalkan hutang dan meninggalkan keluarga yang ramai. Jadi kesedihan dia itu bukanlah kesedihan kerana seorang itu syahid. Dia tahu kedudukannya sangat tinggi, tetapi yang menyedihkan dia adalah tentang dain. Dan dia bukan tak tahu tentang hadis Nabi SAW. Ini tolong doa sama-sama ya. Allah makfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Kerana Nabi menyebutkan bahawa antara musuh kita paling bahaya di alam barzah adalah hutang. Ya, musuh saya dan musuh kita semua yang paling berbahaya untuk kita di alam barzah nanti dan alam akhirat adalah hutang kita. Dan Nabi bahkan menyebutkan bahawa hatta orang yang mati syahid di jalan Allah tergantung tak mendapat kelebihan sekiranya tak terlunas hutangnya. Bayang syuhada tu dari hakim ya. Apatah lagi kita yang bukan syuhada ni ya. Dan kemudian banyak hutang, lepas tu buat selamba je tak nak bayar. Buat selamba je. Buat lupa-lupa je ya. Maknanya mati saja masya-Allah, dan kemudian tak ada orang uruskan hutang, maka pada ketika itu perjalanan akhirat kita jadi sangat susah. So ini perkara yang menyusahkan sebab kerana Jabir ibn Abdullah dia tengok harta yang dia ada, kalau aku bayar aku dapati bahawa tak tahu berapa tahun pun takkan mampu bayar ya, sebab katalah ladang adalah lebih kurang Rockefeller lah ya, adalah 10 ekar katakan, dan hutang yang banyak tentang itu takkan mampu dibayar. Jadi itulah yang menjadikan Jabir munkasira ya, di samping masalah hutang itu nombor satu, dan dia menjaga keluarganya ya, anak-anak adik-beradiknya yang ramai tersebut. Dan di sini juga ya, saya katakan tadi Nur Dahlia bawa kita untuk kita faham bahawa bagaimana Nabi SAW menolong Jabir, juga kisah berkat. Juga kisah berkat. Maka Nabi minta untuk pergi ke Baidar, tempat Jabir ibn Abdullah, dan di sana ada kepuk dia tentang ladang dia punya tamar dia ada tempat simpanan. Maka Nabi kata panggil setiap orang yang ayah kamu berhutang. Maka Nabi sendiri yang agihkan, Jabir hanya melihat. Dan akhirnya pada satu hari, bermula daripada tengah hari, sebab Nabi datang itu wasatin nahar, dia datang tengah hari, bukan pagi hari ni. Maknanya nak ceritanya betapa Nabi sendiri yang keluarkan daripada gudang tersebut bagi pada setiap yang berhutang, sehingga menjelang petang habis hutang, dan aku masuk dalam kepuk tersebut, aku mendapati tidak ada sebutir tamar pun yang terjejas. Maka soalnya apa dia? Berkat. Maknanya Jabir bin Abdullah faham soal berkat. Maknanya kita juga kena faham soal berkat, dan sebab itulah berkat ni kena usahakan untuk mendapat, sama seperti kita usaha mendapatkan benda-benda lahiriah. Kalau kita hanya mengusahakan lahiriah, tak cukup duit, cari duit sampai bila kita takkan pernah cukup duit. Tapi keberkatan insya-Allah menyelesaikan. Subhanallah. Dua perkara penting yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, perlu selesaikan hutang sesegera mungkin. Yang kedua, raihlah berkat dalam kehidupan kita insya-Allah. Baiklah, kepada keluarga besar Tanah Ustaz, kita nak berehat sekali lagi, kita nak beristighfar, kembali bergabung selepas ini.
Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Semoga apa yang telah Ustaz kongsikan kepada kita semua dapat kita amalkan dan jangan lupa kita sebarkan. Bagi anda yang menonton melalui Facebook, kalau boleh tekan butang share, tulis balik apa yang telah Ustaz kongsikan di ruangan komen dan tekan butang like. Baiklah, soalan seterusnya yang ingin kita raikan daripada sahabat kita di Facebook, Siti Salbiah. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ada dua soalan. Yang pertama, apakah maksud yang dikatakan Jabir ibn Abdullah itu banyak melebihkan saudaranya berbanding dirinya? Yang kedua, mengapa perlu beliau pindahkan kubur bapanya ke tempat lain? Terima kasih Ustaz dan Da'i. Ceras kajang. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Siti Salbiah atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Siti Salbiah di atas soalan untuk kita kembangkan perbincangan kita, lebih faham tentang satu tokoh yang kita nak bawa dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, tentang Jabir ibn Abdullah, ya. Baik, kalaulah saya nak ringkaskan saja untuk soalan tadi, kita tahu bahawa ayah kepada Jabir yang Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari al-Khazraji telah meninggalkan Jabir dan 9 adik-beradik perempuannya. Ya, 9 adik-beradik. Ada riwayat kata 7, tetapi yang lebih masyhur kata 9 adik-beradik perempuan. Maknanya satu keluarga yang sangat besar lah. Satu keluarga yang besar. Kemudian kalaulah nak menjawab soalan pada Siti Salbiah tentang di mana nak tunjukkan bahawa Jabir ini, Sayyidina Jabir ini merupakan seorang yang prihatin terhadap adik-beradik dia. Ya. Baik, sebab itu wasiat ayah dia, ya, sebab ayah dia berwasiat ketika tadi, kalau saya sebutkan tadi tentang dia diperlihatkan ataupun dalam mimpinya dia melihat bahawa esoknya dia syahid, maka dia telah menyebut kepada Jabir, wahai Jabir, tidak ada orang yang aku paling sayang dalam dunia ini setelah sayang aku pada Rasulullah, melainkan kepada engkau wahai Jabir. Maka aku wasiat kepada engkau tentang hutang aku, dan aku wasiatkan engkau menjaga adik-beradikmu. Jadi kita banyak belajar, ya. Yang pertama adalah kecintaan para sahabat, ya. Maknanya ada X factor para sahabat, mengapa mereka menjadi sangat kukuh mengikut ajaran Rasulullah, sebab mereka sangat mencintai Rasulullah. Kenapa kita tak jadi kuat untuk mengikut ajaran Rasulullah? Sebab kita tak cinta Rasulullah. Dan kita tak kenal Rasulullah, ya. Sebab manusia tak kenal tak cinta, kata orang pepatah Melayu, kan. Jadi baik, kalau kita tengok tadi, memang di sanalah menyebabkan Jabir bin Abdullah melunaskan hutang tadi. Sebab bila selesai hutang tersebut, maka dia boleh gunakan hasil tersebut untuk membesarkan dan menjaga semua adik-beradik dia. Bahkan kalau kita tengok, kalau kita relate dengan soalan Tuan Haji Omar tadi, bahawa itulah peranan dia, tugasan dia. Tugasannya adalah menjaga adik-beradik yang seramai 9 orang tu dalam keadaan dia juga masih muda. Sehingga kalau kita tengok dalam akhirnya, beliau telah memilih untuk mengahwini bukan anak dara. Ketika Nabi bertanya ketika pulang daripada satu peperangan, pada ketika itu Nabi menawarkan untuk dia mengahwini dengan anak dara yang lain, tetapi dia kata aku mengahwini ada seorang janda. Kenapa? Sebab dia kata sebab bagi anak dara mungkin umurnya sama adik-beradik aku, jadi aku lebih suka yang lebih bertanggungjawab, yang tahu dan berpengalaman. Jadi mungkin soalan apa tadi, Cik Salbiah tadi, Puan Salbiah tadi, itulah menunjukkan bahawa dia sanggup mengorbankan. Maknanya dia tak fikir apa yang dia suka, tetapi apa keperluan bagi adik-beradik dia. Jadi ini sebagai contoh saya kira, sebab Nabi sendiri pun mendoakan kemudian setelah dia memberi reason tersebut, dan Nabi mendengar, maka Nabi pun mendoakan keberkatan kepada keluarga rumah tangga Jabir ibn Abdullah. Kemudian yang kedua tentang memindahkan kubur ayahnya. Tentang kisah memindahkan kubur, semua yang saya kasih sekalian, kalau kita pergi ke umrah, kita ziarah ke Madinah sekarang, kita akan nampak ada pagar, ya. Pagar itu adalah pagar syuhada Uhud. Bahkan ada di tengah-tengah tu ada satu batu yang mungkin lebih besar. Orang kata itulah dia kubur bagi Saidina Hamzah, ya. Bapa saudara Nabi SAW yang disebut sebagai Asad, ya, Asadullah. Untuk makluman kita, ketika peperangan Uhud sebenar, dia bukan ditanam di situ. Mereka ditanam di mana mereka tu syahid. Dan tempat yang mereka ditanam hari ini ialah tempat yang laluan air. Jadi dia adalah lembah, sebab perang Uhud tu berlaku di lembah,
dan kemudian memberi kesan kepada para jenazah ini. Kemudian hari, apabila datangnya banjir besar, lama kelamaan, aliran itu menyebabkan banyak daripada kubur-kubur terbongkar. Dan termasuk para syuhada ini, maka dipindahkan ke tempat yang kita nampak pada hari ini. Jadi tempat yang kita nampak pada hari ini bukanlah tempat yang mereka itu satu masa dahulu dimakamkan. So tempatnya adalah di tempat laluan air, dan alasan yang samalah yang digunakan, walaupun kita kalau melihat secara lebih detail, maka Jabir bin Abdullah menyatakan bahawa sebab ayahnya Abdullah ibn Amru ibn Haram ditanam bersama dengan seorang sahabatnya dalam satu kubur. Maka dengan sebab itu dikeluarkan. Tetapi ditanam dalam satu kubur bukan hanya pada Abdullah sahaja, tetapi pada para sahabat yang lain juga dalam kubur-kubur yang sama. Ya, ada setengah daripada mereka ditanamkan dalam satu kuburan. Jadi faktor ditanam dalam satu kuburan itu bukan jadi sebab kenapa Jabir mengeluarkan, tetapi kenapa keperluan pada ketika itu. Cuma yang mungkin menarik adalah bagaimana dalam riwayat yang sahih menyatakan ketika keluar dan memindah tersebut, dan jenazah ayah dan para syuhada ni dalam keadaan masih segar seperti baru mereka itu ditanam walaupun telah bertahun-tahun lamanya kemudian. Subhanallah. Seronok kita apabila bayangkan ketika kita meninggal, begitulah jenazah kita nanti. Moga-moga kita tergolong seperti golongan ayah Jabir bin Abdullah. Baiklah, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan tuan. Bapak Da'i dan juga Ustaz Zul Ramli. Ya. Semoga sihat. Amin, amin. Soalan saya begini. Kita sudah maklum Sayyidina Jabir ibni Abdullah ni seorang mufti dan juga melakukan fatwa dan juga meriwayatkan hadis-hadis. Adakah hadis-hadis yang popular yang boleh kita amalkan dalam kehidupan seharian kita? Dan juga berapakah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beliau? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Ilyas dari Air Hitam Pulau Pinang mengajukan dua soalan. Yang pertama tentang berapakah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dan yang kedua, adakah ada hadis yang boleh kita amalkan dalam kehidupan? Baik. Terima kasih kepada Tuan Haji Ilyas ya yang menghubungi kita. Berapa tadi kita dah ceritakan ya hadis yang diriwayatkan daripada atas nama Jabir ibn Sayyidina Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma adalah sebanyak 1540. Ada juga menyatakan 1547 hadis dalam catatan para ulama-ulama hadis ya. Dan tadi juga Tuan Haji Ilyas menyebutkan tentang beliau adalah mufti ya, mufti. Baik, apa maksud dia? Maksud dia adalah tidak semua para sahabat itu mufti. Sahabat Nabi bukan kata aku ni sahabat Nabi, aku tengok Nabi, kemudian apabila satu-satu hukum mereka keluarkan hukum sendiri. Ya. Menunjukkan bahawa di zaman Nabi, di zaman selepas Nabi, hanya orang yang berotoriti mengeluarkan fatwa. Ya, fatwa tidak dikeluar oleh orang awam. Ya, sahabat lain yang bukan tak jumpa Nabi, bukan tak dengar Nabi, bukan tak solat dengan Nabi, bukan tak berperang dengan Nabi, tetapi mereka yang mengeluarkan ijtihad adalah para mujtahid. Ya, dan bukan sebarangan, sebab kita takut hari ini orang sebarangan dah keluar fatwa dah. Bahkan fatwa mufti pun dilanggar sebab dia power tak tahu ya. Sebab saya pun jumpa hadis ya, saya pun jumpa Quran ya. Melihat dalil, melihat Al-Quran bukan satu lesen untuk kita tiba-tiba menjadi orang yang berautoriti untuk mengeluarkan, kerana kita kena ada ya. Ini yang ditulis dalam Imam Syatibi dalam I'tisam, menyatakan bahawa sekiranya orang awam ya, orang yang awam maksudnya orang yang bukan ahlinya ya, sebab mengeluarkan hukum fiqh kena ada ahli dia. Ya, ulama hadis adalah mengkaji tentang hadis. Ulama fiqh dia mengkaji bagaimana nak menerbitkan hukum-hukum daripada sumber Al-Quran dan hadis. Sekiranya orang yang bukan ahli mengeluarkan hukum, maka dikata maka sesatlah dunia ini. Jadi sebab itu dunia ini makin sesat kerana apa itulah? Sebab kita tak merendahkan diri kita ya. Ini berlaku sebab tidak kenapa poin Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahkan diberikan kepada dia satu ruang dalam masjid Nabi untuk beliau mengajar orang dan mengeluarkan hukum pada ketika itu, nak orang datang merujuk kepada dia. Sebab itu digelar sebagai
mufti di zamannya. Ya, ini saya harap dapat difahami oleh kita semua para pencinta ilmu, sebab di antara fitnah ilmu ialah kita bila belajar kita lupa kadar diri kita sendiri. Ya, lupa cermin diri kan. Kita belajar hari-hari tengok tanyalah ustaz, oh rasa-rasa macam insya-Allah ana ni dah boleh keluar hukum ni ya. Yang best ya bila keluar fatwa mufti kita selamba je pangkah dengan macam tu ya, dengan hadis yang lain yang kita hafal ya. Menghafal dalil ya untuk orang awam tidak boleh mengeluarkan hukum ya. Baik. Kemudian yang kedua tadi Tuan Haji Ilyas sebutkan amalan. Baik. Amalan yang masyhur. Kita faham dalam ilmu hadis ya, dalam ilmu Islam, masyhur itu sendiri ada istilah hadis sendiri. Ya. Kalau kita pada hari ini sebut masyhur, mungkin orang yang masyhur, ternama, terkenal. So apa hadis Jabir yang masyhur? Baik, ada di dalam ilmu hadis, masyhur bukan merujuk kepada terkenalnya hadis itu. Ya, terkenalnya hadis itu. Masyhur merujuk kepada berapa ramai rawi yang membawa hadis tersebut. Nampak dia tak sama dia definisi. Jadi pada saya dalam kita nak beramal, dia tidak menjadi satu ketetapan untuk kita untuk hadis Jabir istimewa berbanding hadis Anas. Hadis Anas berbeza istimewa berbanding hadis Ibnu Umar contohnya. Dia tidak ada istilah tersebut sebab yang penting adalah para ulama hadis memastikan bahawa memang tersebut dia adalah disebut oleh Nabi. Atas ijtihad manusia, atas kemampuan mereka menilai hadis tersebut memang daripada Nabi SAW. So saya tak cenderung untuk katakan ini amalan dan kemudian kita pegang amalan tersebut, sebab tak menjadi amalan di kalangan ilmuwan dahulu memberikan bahawa Jabir dia punya dekat dengan Nabi, maka amalannya lebih baik berbanding dengan hadis ini. Dia tidak menjadi amalan. Betul. Dia apapun amalan yang kita lakukan, pastikan amalan tersebut amalan yang sahih, amalan yang apabila kita lakukan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, soalan seterusnya yang ingin kita raikan daripada sahabat kita, Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Apakah sifat dan keistimewaan yang dimiliki Jabir ibn Abdullah? Bagaimanakah cara untuk menjadikan kisah Jabir ibn Abdullah sebagai contoh dan role model dalam hidup? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nurul Hidayah Saifuddin atas soalan. Baik, terima kasih Nurul Hidayah ya. Baik, kalau kita nak tengok, mungkin saya boleh saya catatkan di sini sebagai contoh perkara-perkara yang dikongsi oleh Imam Az-Zahabi, kemudian kita kembangkan tengok sebab nak dijadikan contoh dan model, role model ya dalam kehidupan kan. Jadi pertama sekali dia adalah seorang yang saya sebut tadi Al-Imam Kabir. Maksudnya dia adalah merupakan seorang yang pemimpin dari sudut keilmuan yang sangat besar. Dia bukan sigar, bukan orang kecil di kalangan para sahabat dari sudut keilmuan. Dia adalah mujtahid, ya, mujtahid. Yani orang yang mengeluar dengan dia ada keupayaan ijtihad. Dia boleh mengeluarkan, memahami dalil, apa maksudnya, apa situasinya, apa kondisinya dan kemudian dia mengeluarkan hukum kan. Bukan berdasar kata ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, tetapi apa maksud sebenar yang terdapat, ini perlukan kepada minda mujtahid ya. Al-Hafiz, keupayaan beliau menjaga Al-Quran, sumber Al-Quran dan sumber hadis, dan sebab itu beliau juga bukan hanya meriwayatkan daripada Nabi, dia juga meriwayatkan daripada Sayyidina Abu Bakar, dia meriwayatkan daripada Sayyidina Umar, meriwayatkan daripada Sayyidina Ali, meriwayatkan daripada Abu Huzaifah Al-Yamani dan begitu beberapa sahabat-sahabat yang lain. Maknanya dia akan bertanya kepada sahabat yang lain. Kefahaman menyeluruh inilah yang menyebabkan bila dia mengeluarkan hukum, dia akan menjadi sesuatu yang komplit ya, yang menyeluruh sebab hukum dia kena begitu. Dia tak boleh ambil satu dan kemudian dia mengeluarkan hukum tanpa membuat kaitan yang lain. Sebab tu para mufti disebut sebagai sahibus samahah. Ya, samahah bermaksud keupayaan dia untuk tolerate, untuk mengambil sumber daripada lain. Yang kita tak faham, inilah apa keluar hukum tapi tanya doktor. Masya Allah. Kita tak akan dianggap mufti yang samahah kalau dia saya pegang hadis saja, doktor, pakar-pakar, saintis, tak ada kena-mengena. Ya. Ini Allah dan Rasul. Dah Allah yang suruh. Ya. Dan ini keupayaan. Sebab tu kita tengok kan. Kemudian al-faqih kita katakan mufti. Kemudian yang menarik kita belajar adalah bukan sekadar itu, kalau tadi penanya ataupun bertanya soalan tadi memberitahu kepada kita bahawa beliau juga adalah seorang yang mujahid.
maknanya kekentalan jiwanya, jiwa pejuang. Ya, bukan maknanya ana ni mengajar saja Syekh jadi yang berjuang ni Allah sendiri ana ni ilmu saja. Tak. Dia ikut dengan Nabi pada semua peperangan, bahkan ketika peperangan berperang dengan tentera Romawi, ya. Ini bukan cerita perang dengan orang bawah-bawah ni, ya. Perang dengan kuasa besar pada masa itu, maka dia juga terlibat dalam peperangan tersebut. Mungkin nanti ada beberapa kisah menarik juga yang kita boleh kongsikan, insya-Allah. Banyak lagi kisah yang ingin kita dengarkan daripada Ustaz. Tetapi Ustaz, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Teruskan bersama kami untuk siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyil asqami. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami. Buat anda yang barangkali mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita membicarakan tentang topik sirah iaitu Jabir bin Abdullah bersama dengan guru kita Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali. Jadi kepada anda yang ada sebarang soalan boleh sahaja ajukan dengan buat panggilan ke 1800 88 1677 atau boleh terus ke Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton menerusi Facebook, kalau boleh tekan butang like, tulis balik apa yang telah Ustaz kongsikan di ruangan komen dan tekan butang share. Baiklah, kita terus meraihkan soalan yang seterusnya pada pagi ini. Al-Ali Ali, Assalamualaikum Ustaz dan da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Apakah ibrah yang dapat kita ambil daripada peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan harga yang tinggi untuk membeli unta Saidina Jabir ibn Abdullah? Mohon pencerahan Ustaz supaya tahu dan tidak keliru. Terima kasih kepada Al-Ali Ali atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih, masya-Allah ya. Mungkin Al-Ali Ali. Ya, keluarga Ali ya, Al-Ali Ali. Terima kasih kepada soalan yang sangat baik. Saya kira untuk kita kembangkan lagi perbincangan untuk kita boleh memahami, dan saya nak mengajaklah kita semua sebenarnya selawat banyak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa? Sebab kalau kita tengok Jabir tu hebat, anak murid hebat, betapalah si gurunya kan. Kalaulah kita tengok betapa hebat manusia biasa ya, manusia biasa yang duduk di Yathrib, manusia biasa yang duduk di Makkah, tak ada apa-apa sejarah, tetapi kemudian mencipta pembina tamadun dunia, menjadi trendsetter. Itulah dia kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita cerita tentang Jabir, nak tak nak kita mesti tahu bahawa betapa hebatnya Rasulullah. Baik, soalan daripada Al-Ali Ali mengajak kita untuk pergi kepada tahun ke-4 Hijrah, selepas berlakunya peperangan yang disebut sebagai Zatul Riqa, ya, peperangan Zatul Riqa. Di antara peperangan yang diceritakan oleh para sahabat yang sangat getir, ya, sangat getir. Sehingga kalau kita tengok dalam Riyadhus Salihin diceritakan betapa para sahabat pergi peperangan, satu unta naik bertukar-tukar, seorang naik satu unta 6 orang bersilih ganti. Dan kawasan peperangan itu geografinya sangat mencabar, sehingga para sahabat pecah tapak-tapak kaki mereka, ya, sehingga tercabut kuku-kuku kaki mereka, berdarah, ya, kerana itu dinamakan sebagai Zatul Riqa. Baik, bukan itu juga perbincangannya, mungkin nanti ada dalam Tanya Ustaz, Zatul Riqa satu tajuk mungkin khas. Tetapi satu kisah yang menarik yang ditanyakan oleh sahabat sebentar tadi adalah kisah ketika pulang, sebab
Nabi SAW peperangan kadang-kadang duduk di hadapan. Bila pulang dari peperangan, bila dengan rombongan, kadang-kadang bersama. Rasulullah itu menyantuni macam orang kata apa, kalau kenduri kahwin tu lah. Si tuan rumah tu kan pergi sana, pergi sini. Itulah dia Rasulullah. Maknanya dalam perjalanan pulang, Rasulullah akan pergi depan, tengah, belakang. Dan yang menonjol adalah orang yang paling belakang adalah Jabir bin Abdullah sebab untanya sangat daif. Ya, unta yang lain tu dah daif dah. Dia cuba bayang lebih daif lagi. Ya, yang menjadikan unta dia tak boleh nak jalan dengan cepat. Yang menyebabkan dia jauh ketinggalan, ya, jauh ketinggalan. Kalaulah kita kata kita trip ke Perlis agaknya, ya. Dan kita naik kereta kita mungkin ada masalah tekan minyak pun tersengguk-sengguk dan dia last sekali, ya. Geng-geng kawan motor besar kita dia tahu lah kan. Jadi sebab tu Kapcai dia tak bawa masuk dalam geng-geng motor besar contohnya, ya. Janganlah kecil pula geng-geng Kapcai kita kan. Jadi nak ceritanya itulah keadaannya menyebabkan Nabi pergi, nak ringkaskan kisah, maka Nabi SAW dikatakan mengambil satu ranting, bahkan ada mengatakan dengan tongkat Nabi, maka Nabi cucuk unta tersebut. Kemudian Nabi suruh Jabir naik, dan bila dia naik dia dapati bahawa unta tersebut, mukjizat Nabi SAW menjadikan unta tersebut bertenaga. Ya, macam masuk round 97. Ya, tadi rupanya masuk diesel. Tersalah kan. Sekarang ni masya-Allah, dan dia boleh berjalan seiringan dengan unta Nabi. Dan di sini menariknya, dan Nabi ketika itu menawarkan untuk beli unta tersebut yang dah okey. Jadi bila dah okey kan, dan Nabi nak beli, dia kata, ya Rasulullah, cuma para sahabat, ya, bila Rasulullah kata aku nak beli unta engkau wahai Jabir, Jabir jauh lebih muda berbanding dengan Nabi kan. Maka Jabir berkata, ya Rasulullah, aku sedekah pada engkau, aku bukan sedekah, aku beri kepada engkau ya sebagai hadiah. Ya, suka para sahabat untuk bagi, ya. Nabi kata tak, aku nak beli. So Jabir bertanya, berapa harga ya Rasulullah? So dia ada soal, menjadi persoalan muamalah nanti kalau dalam bidang fiqh kan. Maka Rasulullah kata, okey, aku beli 2 dirham. Maka Jabir kata, ya Rasulullah, kalau nak beli bukan itu harga dia. Kan? So bila kita dah go kepada bisnes, so bincang bisnes. Dan akhirnya naik menaik. Ya, sehinggalah akhirnya sampai kepada nilai harga yang disebut oleh Jabir, ya Rasulullah, aku nak jual dengan 400 dirham. 400 duit perak. Ya, 400 dirham. Maka deal. Setuju. Deal. Dan banyak peristiwa yang lain berlaku dalam hadis yang lain. Dan kemudian ketika sampai ke Madinah, maka Nabi kata, okey, unta ni dah, sebab dari segi akadnya telah jadi milik Rasulullah. Dan kemudian Rasulullah kata, tak apalah, kau bawa balik dulu, ya, sebab isteri kau akan pulang kan, kau takkan jalan kaki, maka nanti kita urus kemudian. Ringkasnya, dia pulang ke rumah. Esok dia datang, kerana Rasulullah bagi dia duit. Kemudian esok dia datang dan dia letakkan unta tu di hadapan Masjid Nabi, dari situ rumah Nabi SAW. Maka dalam riwayat menyatakan bahawa Nabi menyuruh Bilal bawa duit yang semalam, duit Nabi SAW yang 400. Kemudian, duit 400 tu Nabi belum bagi. Duit 400 tersebut, maka Nabi minta Bilal hantar ke rumah Jabir ibn Abdullah dan hantar sekali dengan untanya. Jadi Rasulullah sebenarnya bukan nak beli unta tersebut, tetapi Rasulullah secara menjaga maruah. Sebab Nabi tak nak berkata, engkau ada masalah problem kewangan tak? Jadi Nabi tak nak pada setiap masa Nabi orang memberi akan berada lebih tinggi berbanding orang yang nak diberi. So bila deal bisnes, dia tak jadi macam satu merendahkan seseorang. Berbanding kalaulah okey, sebab itulah masya-Allah ni yang kita tak nampak dalam soal memberi pada hari ini. Adab Islam adalah bila kita bersedekah, kita kena menjaga kehormatan orang bersedekah sehingga mereka tak kelihatan lebih hina berbanding kita. Ini dijaga oleh Nabi dalam kisah ini. Sebab itulah bukan sekadar sedekah itu menjadi persoalan dalam agama, tetapi maruah orang yang menerima sedekah. Hari ini dak, ya, kadang-kadang orang yang kita, saya bagi ada yang hakim terpaksalah dia sebab nak duit saya kan. Jadi terpaksalah, dan kemudian kita pun keluar dalam kita punya tu. Dan ini masya-Allah, kalau kita tengok roh Nabi, sebenarnya Nabi nak bagi 400 dirham kepada Jabir, tetapi Nabi tengok berapa dia perlu. Kalaulah kata perbincangan itu Jabir kata dia mungkin perlu 500 dirham. Itu yang keluar daripada mulut Jabir. Sebab Nabi nak mengesan berapa yang diperlu sebenarnya. 2 dirham? No. Sebab dia boleh bagi pun. Tetapi keperluan dia menyebabkan dia menyebut sampai 400 dirham. Jadi kalau disebut 1000 dirham, menunjukkan keperluannya 1000 dirham. So Nabi akan bagi ikut keperluan seseorang itu. Cara Nabi sangat halus, dan inilah yang sepatutnya kita belajar. Bukan sekadar bagi, tetapi bagaimana kita menjaga maruah. Dan sebab itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha seorang cemburu.
Kita kata cemburu dia, kita ingat cemburu seorang wanita. Cemburunya ialah bila dia nak bagi sesuatu benda, sentiasa dia nampak orang yang dia bagi itu lebih mulia berbanding dengan dia, tak tetekala orang itu menyebut Alhamdulillah. Sebab dia kata, duit aku walaupun 1 juta yang aku bagi pada dia, dia sebut Alhamdulillah, Allah bagi pahala dia lebih banyak berbanding aku bagi. Maka dia cemburu, maka dia bila dia nak bagi, dia akan bagi dengan sebaik mungkin. Dia akan wangi-wangikan, dan yang paling penting, dia akan tutup siapa orang yang nak diberi. Sebab dalam Islam bukan sekadar bagi, tetapi menjaga maruah orang yang menerima tersebut. Ya, hari ini kadang-kadang orang tak pakai baju, orang terlantar, ya, kita ambil gambar, menjadi normal. Sedangkan tak normal di sisi Nabi SAW, sebab Islam ada akhlak etika yang sangat dalam soal bila memberi. Subhanallah. Saya terpukau bila Ustaz cerita tu. Apa yang boleh saya simpulkan? 2 perkara dah yang saya faham di sini. Yang pertama, Nabi seorang yang kaya. Bukan yang dikatakan orang miskin. Yang kedua, Nabi seorang yang sangat menjaga perasaan dan maruah para sahabat baginda junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita nak berehat seketika, nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini. Dayung perahu 7 haluan membawa rokok bersama rempah. Kalau ilmu tidak diamalkan, ibarat pokok tidak berbuah. Jadi apa yang telah Ustaz kongsikan, sama-sama kita amalkan dan kita sebarkan. Moga-moga memberi manfaat kepada yang lain. Baiklah, kita nak terus menaikkan soalan seterusnya dari sahabat kita Meluk Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Jabir bin Abdullah dipahamkan melakukan perjalanan selama 1 bulan untuk 1 hadis. Soalannya, apakah nama hadis tersebut? Mohon pencerahan. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Melur Ismail atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Melur Ismail, ya, tentang soalan ini. Baik, saya kira alhamdulillah soalan itu penting untuk kita letakkan dalam puzzle perbincangan kita, kerana kita tahu begitulah kesungguhan, ya, dan ini tertulis dalam kitab-kitab tentang Jabir ibn Abdullah, yang menceritakan betapa kesungguhan beliau terhadap hadis Nabi. Sedangkan cuba bayang berapa banyak dia dah dengar daripada hadis Nabi yang diriwayatkan hanya 1400 lebih, ya, kita 1500 kita katakan tadi. Yang dia tahu tentu lebih banyak lagi. Tetapi dia sentiasa akan bertanya pada orang tentang apa lagi tentang, sebab dia bukan sepanjang masa akan berada dengan Nabi. Ada masanya Nabi pergi pasar, Nabi cakap sesuatu. Ada masa mungkin dia pergi keluar dan kemudian Nabi bercakap dengan sahabat yang lain, ya. Jadi benar dalam kisah itu bahawa dia pergi kepada ke Mesir, bahkan Syam, ke Syam untuk mendengar satu hadis tentang bagaimana qisas, balasan sesuatu yang berlaku, balasan terhadap manusia di hari akhirat. Itu topik yang dan dia dengar ada orang bagi tahu ada seorang sahabat Nabi yang sekarang telah berpindah ke Syam. Sebab bila Rasulullah wafat, 3/4 sahabat keluar daripada Madinah menjadi para mubaligh, ya, menjadi guru, mereka tak duduk di Madinah, ya, mereka tak duduk di Madinah. 1/4 sahaja yang duduk di Madinah, yang lain keluar. Dan bila keluar ke sana ada hadis yang Jabir, dan dia sanggup berjalan selama sebulan perjalanan sahaja, pergi sebulan yang balik untuk mendengar hadis itu semata-mata. Nak bagi tahu kepada kita, ya, rakan-rakan di rancangan Tanyalah Ustaz, lamanya, ya, 6.5 sampai 8.5 tak tak sampai sebulan pun, ya. Jadi insya-Allah menjadi dorongan kepada kita. Begitulah bila kita cinta kepada ilmu, kerana kata Nabi, 2 orang yang tak pernah akan rasa kenyang. Yang pertama pemburu dunia,
Yang kedua, pemburu ilmu. Jadi orang yang buru ilmu dia tak pernah rasa cukup dah, kenyang dah ya. Esok tanya ustaz tak nak tengok dah. Contohnya lah ya. Jadi esok dia akan nak pada bila-bila masa nak ya. Tapi bagi orang yang tak cinta, ya Allah sentiasa kenyang. Ya ajak makan dah, minta sorry dah saya kenyang dah. Ya. Jadi tapi kalau dunia masya-Allah ya, sampai pukul berapa pagi pun masya-Allah duduk dia paling depan sekali, muka paling teruja ya, mata berkaca ya. Mata berkaca. Jadi wallah itu kita cerita tentang kita lah, bukan cerita tentang orang, tentang kita. Kita sedar tak, aku ni rupanya lapar dunia. Sebab tu ilmu tak menarik. Ya, betul. Tetapi kalau aku lapar ilmu, masya-Allah ilmu menarik, dunia dapat insya-Allah. Subhanallah. Itulah tips yang boleh kita amalkan. Kejar ilmu, jadi penuntut ilmu, insya-Allah dunia akan kejar kita. Baiklah Ustaz, bila kita berbicara tentang Jabir bin Abdullah, kita ketahui Jabir seorang yang sangat hebat kerana berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita hari ini bagaimana Ustaz? Nak menjadi hebat tak kala Rasulullah tiada di sisi kita. Silakan. Masya-Allah ya. Secara fiziknya Rasulullah tidak ada bersama dengan kita secara fiziknya ya. Tetapi sebenarnya secara rauhani, sebab dunia kita bukan dunia fizik semata-mata ya. Kalau tidak, kenapa Nabi kata Allah menjadikan pada setiap orang yang berselawat ada malaikat yang menyampaikan selawat kepadaku, lantas aku langsung menjawab selawat tersebut. Ya. Nak bagi tahu bahawa Rasulullah hidup di kalangan kita sebenarnya ya. Rasulullah hidup di kalangan kita ya pada segi roh ya, dan dia dapat bila kita belajar, bila kita sama-sama beramal. Dan Rasulullah sebenarnya bukan membina individu, tetapi Rasulullah membina circle. Rasulullah membina kelompok. Sebab itulah Madinah menjadi kelompok pada ketika itu. Sebab itulah ketika Mekah juga menjadi kelompok, maka Nabi berkata la hijrata ba'dal fathi. Tidak lagi ada hijrah selepas Futuh Mekah. Sebab Mekah telah menjadi kelompok juga. So Nabi membina kelompok, satu kelompok, dan akhirnya kelompok besar menjadi jamaah. Dan pada hari ini kita akan selamat iman kita kalau kita membina kelompok. Masjid kita kelompok kita insya-Allah ya. Surau kita kelompok kita insya-Allah. Dan office kita yang di sana ada rakan-rakan yang baik, kelompok kita insya-Allah. Jadi kalau nak kekal baik macam Jabir, nak sustain, nak maintain kita punya iman kita supaya jangan turun, maka hendaklah ada sahabat yang baik, kawan yang baik, kelompok yang baik. Tanyalah Ustaz Dan di antara kelompoknya adalah kelompok, katanya ni Dai Hakim cakap ya. Kelompok tanyalah Ustaz ya. Sebab insya-Allah tak keliru kan. Betul. Insya-Allah. Jadi pentingnya adalah kelompok-kelompok yang baik. Ya, Nabi sebut dalam hadis al-mar'u ala dini khalilihi. Manusia akan jadi mengikut agama khalilnya ya, khalilnya. Khalil ni makna orang yang sangat rapat. Jadi bila kita berapat dengan orang, maka pastikan orang tersebut ialah orang beragama. Kalau tidak, maka kita ikut agama dia. Allahu akbar. Sebab itu penting kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh Ustaz ya. Moga-moga kebaikannya mengalir dalam kehidupan kita. Baiklah, soalan seterusnya Ustaz dari sahabat kita di Facebook, Laman Terapi Sunnah. Assalamualaikum yang berbahagia Ustaz Zul Ramli, Dai Hakim, Tuan Penerbit. Waalaikumsalam. Soalan beliau ialah apakah kisah atau peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Jabir ibnu Abdullah dengan sebuah hadis yang menyebut barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, nescaya Allah akan mudahkan jalan baginya menuju ke syurga. Terima kasih Laman Terapi Sunnah atas soalan. Baik, terima kasih kepada Laman Terapi Sunnah. Sebenarnya cerita tentang berjalannya beliau sampai ke Syam tadi untuk mendapat ilmu, dan semua perjalanan kita untuk mendapat ilmu, dia termasuk ya, kalau kita tengok dalam hadis Sahih Muslim ya, daripada Jabir ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Menceritakan tentang jalan-jalan yang kita langkah untuk ke taman syurga. Itulah langkah-langkah yang akan membawa kita ke syurga. Taman syurga itu ilmu, tetapi Nabi convertkan ke taman syurga, dan kemudian langkah itulah yang membawa kepada maksud yang di syurga. Jadi hadis yang sebegitu masyhur di kalangan para sahabat, sehingga setiap mereka tahu bahawa qimah ataupun nilai, value bila kita nak duduk atau pergi ke majlis ilmu, dia tak sama macam kita pergi ke tempat lain. So, pergi ke majlis ilmu, duduk di majlis ilmu, Nabi letakkan kehormatannya terlebih dahulu. Sebab tu malaikat tak pernah datang kepada kita
melainkan di majlis ilmu, ya. Haffathumul malaikah, Nabi sebut malaikat akan datang duduk dengan kita. Jadi malaikat ni masya-Allah dalam hadis menyatakan bahawa malaikat ni berpilih nak duduk dengan orang, ya. Taba'ada anhul malak. Dalam hadis lain Nabi kata malaikat boleh jadi jauh dengan kita mil satu batu. Contohnya kalau kita ni berdusta. Ya, maknanya malaikat nak duduk tu pun susah. Tetapi untuk bila duduk dalam majlis ilmu, maka malaikat lupakan dosa kita supaya kita boleh itu kemuliaan tentang berada dalam majlis ilmu. Subhanallah. Jadi semoga kita yang berada dalam majlis ilmu yang sedang menonton Tanyalah Ustaz pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin Ustaz ada kesimpulan ringkas tentang topik kita pada pagi ini Ustaz. Silakan. Baik, alhamdulillah, saya kira kita telah menyentuh sebahagian kecil daripada kisah panjang hidup Sayyidina Jabir ibn Abdullah. Yang penting adalah marilah kita jadikan inilah model kita, ya. Model ni maknanya satu gambaran yang kita letakkan untuk kita contohi dalam pembinaan diri kita. Sebab Jabir bin Abdullah adalah model dan kita nak letak model tu dalam minda kita dan kemudian masuk dalam diri kita. Jadilah kita orang yang kuat, jadilah kita seorang pejuang, jadilah seorang yang sentiasa menuntut ilmu, jadilah orang yang merendahkan diri. Inilah saya kira yang ada pada Jabir sehingga Allah mengangkatnya darjat yang kita bincangkan. Kita kata walaupun kecil yang kita bincangkan sebentar tadi. Ustaz, terima kasih atas kesimpulan dan mungkin sedikit doa ringkas sebagai penutup program pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah bil Qur'anil azim sudurana wa yassir bihi umurana wa azim bihi ujurana. Ij'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma. Jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang benar-benar Engkau rahmati ya Allah. Wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan maksuma. Perpisahan kami sebentar nanti perpisahan orang yang terjaga, terpelihara, bahkan diampun dosa kami. Hanan ya Manan, ampunlah dosa ayah kami ya Allah. Ampunlah dosa ibu kami ya Allah. Angkatlah darjat mereka berdua setinggi-tingginya di sisimu ya Allah. Sayangilah mereka, berilah kesihatan dan kesembuhan pada sakit mereka ya Allah. Jagalah mereka walau di mana mereka berada. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini. Buat anda teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan dai moderator kita Da'i Azrin dan juga panelnya Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud, topik tafsir dan taranum. Jumpa pada esok pagi. Akhir kata, ambil tebu di tepi rumah, cabut ubi bersama akar. Sedikit ilmu jika berhikmah, garam selaut menjadi tawar. Teruskan menuntut ilmu, teruskan menonton Tanyalah Ustaz. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.